Izin. Yang Muhammad Gelugu. Terima kasih. Tuan Speaker, saya merujuk kepada 11. Minta maaf. Minta maaf. 14. Sorry. Berapa? 14. 14. 14(1)H. Di mana dinyatakan, saya membaca dalam bahasa Inggeris Tuan Yang di-Pertua. Unless the House otherwise directs, the business of each sitting shall be transacted in the following order, A, B until so on. Dan H adalah request for leave to move the adjournment of the House on matters of urgent public importance. Now, Tuan Speaker juga merupakan seorang peguam dulu. Tuan Speaker faham betapa pentingnya ordinan dan juga proclamation of emergency dibawa ke Dewan ini bila Dewan ini bersidang. Di bawah artikel 1503 Perlembagaan Persekutuan. Now, Tuan Speaker perlu faham bahawa the rules which regulate the House tidak boleh supersede the Constitution. Sebagai seorang peguam, Tuan Speaker telah pun tidak membawa ordinan-ordinan tersebut dan proclamation tersebut ke Dewan ini. Why is that? Are you a government lapdog? Are you a government lapdog? You have disgraced this Dewan. You are not fit to sit on that chair. Tarik balik. Macakap You should biadab. resign as the Dewan Rakyat Speaker. Sokong. Tarik balik. Saya nak tahu. Sokong. Saya nak tahu. Tuan Speaker. Tarik balik. Kenapa? Kurang ajar betul. Kenapa proclamation of emergency dan ordinan-ordinan di bawahnya tidak dibawa ke Dewan dalam masa ini? Keluar. Bising ni. Adakah Tuan menerima arahan daripada kerajaan untuk tidak membawa perkara-perkara tersebut ke Dewan? Is that your agenda? If it is, resign. Or we will submit a motion, perhaps, for you to relinquish your seat. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Pucung. Ya. Langkawi. Langkawi. Yang berhormat Tuan Pengerusi, saya mohon izin untuk menyatakan kepada hadirin bahawa majlis ini bukanlah sidang parlimen seperti yang dititah oleh Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong. Rakyat faham dan saya faham bahawa titah diraja ialah supaya parlimen bersidang secepat mungkin. Yang pertama, jelas kerajaan tidak hirau titah supaya diadakan sidang parlimen secepat mungkin
kerajaan tentu sedar bahawa wabak COVID-19 ini meningkat beribu pada tiap hari. Yang mati berjumlah beratus tiap hari. Yang membunuh diri berpuluh. Rakyat menderita dan tak dapat pendapatan, tak dapat makan, jiwa tertekan siang dan malam. Titah diraja supaya parlimen bersidang secepat mungkin, tentulah kerana tiap hari, tiap jam, masalah bertambah. Tetapi kerajaan mengambil masa yang amat panjang dan cuba memperdayakan dunia bahawa mengadakan majlis takliman di Dewan Parlimen adalah sidang parlimen. Ini adalah satu penipuan. Lebih-lebih lagi apabila tekanan wabak COVID-19 yang menjadi alasan untuk istihad darurat tidak dibentang dalam Dewan ini untuk dibincang dan dibahas dan akan cara-cara yang boleh mengatasinya. Berkenaan dengan plan pemulihan negara tidak menunjuk pandangan serius oleh kerajaan berkenaan dengan penderitaan rakyat. Jika kerajaan ingin maklumkan kepada Dewan ini berkenaan dengan sesuatu perkara, kebiasaannya ialah kerajaan mengeluarkan white paper dan kita boleh baca white paper. Tak perlu ada majlis penerangan selama 5 hari. Kita tidak perlu kepada penerangan. Kita perlu kepada pembahasan berkenaan dengan penderitaan rakyat. Tetapi ini tidak termasuk dalam agenda. Selama 5 hari kita akan dengar menteri-menteri menjelaskan tentang plan mereka. Dan plan ini sudah tentu tidak berkesan. Sejak plan ini diumumkan, jumlah kes baru meningkat daripada 6,000 kepada 17,000. Sampai bila lagi sebelum kita berbincang berkenaan dengan cara-cara mengatasi masalah COVID ini? Tetapi bagi kerajaan, cuma penerangan. Penerangan seperti yang saya katakan tadi tak perlu diadakan, melainkan dengan cara mengeluarkan white paper. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan yang dipertua, saya berpendapat bahawa pandangan yang serius perlu diberi kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Tiap hari 17,000 orang akan mengidap penyakit ini. Dan daripada 17,000 orang, sepatutnya semuanya dimasuk dalam kuarantin dan dimasuk dalam hospital. Tetapi jumlahnya terlalu besar sehingga tak pun 1,000 orang yang boleh dirawat dalam hospital. Yang lain terpaksa tinggal di rumah. Apabila mereka tinggal di rumah, mereka tidak dapat rawatan kerana keluarga tidak boleh berdekatan dengan mereka. Takut dijangkit dengan penyakit ini. Jadi dalam keadaan yang mana pesakit itu menjadi lebih teruk, tak ada bantuan, tak ada pertolongan yang boleh diberi. Dia semakin teruk dan memerlukan oksigen. Tetapi di rumah tidak ada oksigen. Dengan itu dia menjadi lebih teruk dan sudah ada kes yang mana mereka yang tinggal di rumah ini yang dikatakan tidak begitu serius sudah pun meninggal. Saya berpendapat bahawa kes ini adalah istimewa. Tidak seperti kematian biasa. Ini oleh kerana dia mudah jangkit, maka keluarga tidak pun dapat memandi mayat, tidak pun dapat mengkapan mayat, tidak pun dapat sembahyang mayat, dan selepas itu dibawa ke kubur dalam keadaan yang amat menyedihkan. Mereka tidak dapat lihat even muka, jauh sekali menyentuh.
mayat. Inilah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Tiap hari 200 orang akan meninggal. Sampai bila? Sampai tiap hari 1000 orang mati baru kita nak bertindak, nak bercakap berdekatan cara-cara untuk mengatasi masalah ini. Tetapi ini tidak ditumpukan dalam persidangan ini yang bukan sebenarnya sidang Dewan Parlimen. Okey, Ia adalah majlis penerangan dan kita tidak perlu kepada penerangan. ya, Mak. Kerana kita sudah berbaca plan kerajaan itu. Ya. Dan kita tahu plan kerajaan itu tak berjaya. Okey. Terima kasih, Yang Hormat. Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah COVID ini, pada mulanya cuma ratusan saja. Lepas itu kerajaan adakan pilihan raya di Sabah meningkat kepada 2,000. Lepas itu kerajaan mengadakan mengisytiharkan darurat meningkat kepada 6,000. Lepas itu dikeluarkan plan meningkat kepada 9,000. Dan bila diceritakan bahawa plan ini akan dilaksanakan, dibahas, sudah meningkat kepada 17,000. Okey, Yang Hormat. Kalau ini Kita ambil perhatian perkara itu Yang Berhormat boleh timbulkan semasa selepas penerangan Yang Berhormat Kerana Menteri yang nanti. betul. Kerana Yang Berhormat telah pun menyentuh soal merit apa yang hendak dibentangkan nanti. Jadi boleh dibangkitkan nanti. Ya, Yang Berhormat. Tuan Yang Ketua, Yang Berhormat, Terima kasih. Speaker. Yang Berhormat Puchong pula. Kita adakan sidang parlimen. Saya Yang Berhormat. Berbincang berkenaan dengan masalah Point taken. yang dihadapi oleh rakyat. Ya, Yang Berhormat. Bukan berkenaan dengan politik. Okey. Point Siapa taken. yang duduk di belah mana. Ramai lagi yang nak cakap, Yang Berhormat. Maaf. Saya Yang Berhormat. Yang Berhormat Puchong. Terima kasih. Yang Berhormat Puchong. Maaf, boleh saya teruskan, Tuan Speaker. Ya. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada aturan urusan mesyuarat yang ada di setiap meja, setiap ahli parlimen, yang cukup jelas, Tuan Speaker, adalah bahawa di dalam aturan ataupun apa yang akan berlaku dalam 4 hari, hari ini sehingga hari Khamis, kemudian depan, tidak ada sebarang undian yang akan diambil. Jadi soalan yang berbangkit, Tuan Speaker, adalah kenapa kita ada satu aturan urusan mesyuarat sebegitu. Walhal kita semua tahu bahawa memang benar kita ada masalah yang cukup besar di luar sana berkenaan dengan COVID-19. Dan saya rasa soal berkaitan dengan sama ada ataupun tidak, kerajaan yang ada hari ini telah pun berjaya untuk mendali ataupun mengatasi masalah ini adalah satu perkara yang perlu diputuskan melalui undi dalam Dewan Rakyat ini. Kita semua tahu, kita dengar apa yang disebut oleh Langkawi tadi, angka-angka kes-kes kita lihat mencecah 17,000, ini cukup jelas menunjukkan kerajaan telah pun gagal. Dan ini adalah satu perkara yang harus diputuskan oleh Dewan ini. Kalau tidak ada peluang untuk undi, Tuan Speaker, bagaimana kita boleh buat keputusan berkaitan dengan perkara itu? Walhal itulah sebenarnya kita ada forum ini, supaya kita membuat keputusan. Adakah kerajaan ini gagal ataupun tidak? Saya nak bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 11. Di mana tadi, bukan 11, 100. Aturan mesyuarat 100 jelas memberikan Tuan Speaker kuasa untuk membuat peruntukan bagi perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara spesifik di dalam peraturan mesyuarat. Saya baca 100. Semua perkara yang tidak disyaratkan terang-terang dalam peraturan-peraturan ini dan semua perkara berkenaan dengan menjalankan peraturan ini pada perkara satu persatunya hendaklah diaturkan menurut cara yang tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan ini. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuan Ketua dari satu masa ke satu masa. Saya lihat tadi Tuan Speaker ada menyatakan bahawa Tuan Speaker memberikan ruang untuk soal-soal ditanya dan juga hujahan-hujahan dibuat. Tetapi Tuan Speaker, kenapa berhenti di situ?
Kalau Tuan Speaker pakai budi bicara di bawah aturan-aturan ini untuk membenarkan kita ini menyuarakan pendapat dan juga untuk berhujah, kenapa tidak diberikan ruang kepada kita juga untuk membuat keputusan melalui Dewan ini, ya, di mana kita ambil undi, satu keputusan dibuat berkenaan dengan apa berlaku. Saya rasa itu adalah apa yang kita perlukan. Kalau benar kerajaan ini telah pun gagal, saya rasa masa sudah sampai untuk Perdana Menteri meletak jawatan. Dan untuk perkara itu kita perlukan forum untuk buat undi. Kalau Dewan ini bersidang untuk 5 hari tapi tidak ada peluang untuk ambil undi, adakah itu menunjukkan bahawa Dewan ini tidak berani untuk membuat keputusan berkenaan dengan kerajaan yang ada masa sekarang? Kedua, Tuan Speaker, perkara berkenaan dengan kehadiran ahli-ahli di dalam Dewan ini. Saya faham, Tuan Speaker, bila kita bincang berkenaan dengan isu COVID ini, itu masalah yang serius, kita semua tahu. Tapi dalam masalah sama, Tuan Speaker, saya nak tanya, di manakah dalam peruntukan standing orders ataupun peraturan mesyuarat dibenarkan supaya Tuan Speaker membuat keputusan menghadkan jumlah ahli parlimen hadir dalam Dewan ini? Kalau kita hadkan, maka kalau ada satu pengundian diambil atau satu keputusan yang perlu dibuat, itu akan membawa masalah. Perdana Menteri kena menunjukkan beliau ada majoriti di dalam Dewan ini. Kalau ahli-ahli yang dibenarkan masuk dalam Dewan ini dihadkan jumlahnya, bagaimana akan berlaku perkara itu? Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita menghadkan ahli-ahli parlimen daripada hadir dalam mahkamah, dalam Dewan Rakyat, ini cukup jelas. Ya, ini menunjukkan bahawa Dewan ini mungkin akan dilihat. I'm not saying it is, but it will be seen, Tuan Speaker, with respect, ya, bahawa ada usaha diambil supaya kita menyekat berlakunya satu undi yang akan terus menunjukkan bahawa Perdana Menteri yang kita ada sekarang ini tidak mempunyai sokongan majoriti Dewan Rakyat Malaysia. Terima kasih. Tuan Speaker. Betul? Bayan Baru. Kepada Tuan Speaker, selepas Speaker jawab perkara yang dibangkit, saya akan bangkitkan soal usul yang saya kemukakan bersama Berwas. Saya cuma nak bagi notis itu. Terima kasih. Tuan Ketua. Yang Berhormat Bayan Baru. Sepang, bukan Sepang, Selayang. Selayang. Terima kasih. Yang Berhormat Speaker, ramai telah membangkitkan isu bahawa penerangan mengikut 14.1I ini tidak mengikut perkara 1503 perlembagaan. Dan perkara ini boleh diselamatkan dengan usul yang telah dibawa oleh Port Dickson dengan Berwas supaya parlimen ini dapat membuat satu ketetapan mengikut perkara 1503. Kalau tidak, parlimen dihalang untuk mentunaikan kewajipan, dan kita semua telah mengambil sumpah. Yang buat Speaker juga telah membuat sumpah untuk memelihara dan membela perlembagaan. Maknanya jelas, peraturan mesyuarat tidak boleh mengatasi perlembagaan dan tanggungjawab kita semua sebagai ahli parlimen. Memang sudah jelas, Yang Berhormat Speaker, semalam 17,045 positif kes. Jumlah orang yang mati 7,994. Berapa lagi yang akan mati di dalam tempoh 6 bulan? Ini menjadi tanggungjawab kita. The blood will be on our hands. Can it be washed? It can never be washed. Apa yang kita akan memberitahu kepada keluarga-keluarga mangsa yang akan mati dalam 6 bulan ini, di mana kita hari ini ada satu peluang untuk parlimen mentunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Speaker, Dewan Rakyat, you are for all Malaysians. Jawab apa tu, Yobi?
Saya meminta Speaker kaji semula keputusan supaya usul dari Port Dickson dengan BRUAS dapat dibahas, satu pengundian dan satu ketetapan dapat dibuat. Lebih parah, Speaker, ialah bila usul ini ditolak, the basic structure of the Constitution is destroyed. Kerana hak perundangan adalah hak Dewan ini, bukan hak eksekutif. Dan ini termasuk undang-undang darurat. Mekanisme 1503 ialah mekanisme bahawa Parlimen dapat memantau dan ada kuasa bila darurat berlaku, bila Parlimen tidak bersidang, eksekutif boleh mengadakan proklamasi darurat dan juga ordinan-ordinan. Tetapi 1503 berkata, bila Parlimen sidang, inilah hak dan tanggungjawab kita untuk membuat ketetapan. Kalau tidak, peranan Parlimen dimusnahkan. Oleh yang demikian, saya meminta Tuan Speaker, I hope you know what you are doing. What has happened to you? Doing also. Thank you. You are a lawyer. How are you going to face the victims that are going to die in the next 6 months? So I hope you will make and reconsider your decision. Allow the motions from Port Dickson and BRUAS untuk dibentangkan supaya kita di sini mentunaikan tanggungjawab kita. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua. Tuan Speaker, Last, kalau crowd, Tuan last, Speaker. sepang. Tuan Yang di-Pertua. Akhir Speaker. sekali, dah sebenarnya Speaker. benda tu berulang-ulang saja. Tuan Yang di-Pertua, ini isu yang penting. Saya rasa kita perlu dengar daripada semua yang ingin. Saya dah dengar. Sudah 6 bulan kita tidak bersidang. Speaker. Kita nak bersidang Bagi ni. peluang. Sepang last ya. Sebab saya nak jawab. Lepas tu Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan Yang Berhormat BRUAS. Ya. Dua. Terima kasih. Tapi Kami pun mengenai nak poin-poin cakap ni juga, Yang takkan Berhormat semua Sepang last ya. pembangkang ucap Sila. ni. Speaker, Benda yang sama yang diulangkan. Speaker, Ulang benda yang sama. Ya. Speaker, kalau crowd. Ulang-ulang itu. Okey, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Tuan Speaker. Sepang ya, Sepang. Okey, terima kasih Tuan Speaker, Speaker. mohon ke kalau crowd. Tuan Ya, ya. Speaker, Sekejap. saya Sepang ingin dulu. menyatakan bahawa apabila kita mengadakan, apabila Tuan Speaker memanggil sidang ini, diizinkan saya membaca apa yang dikatakan oleh Titah Tuan Agong kali yang ketiga. Setelah 2 kali dipanggil, diminta untuk sidang Parlimen, tidak didengar. Mana Tuan Agong telah memanggil kali ketiga dan telah ada satu kenyataan daripada Istana Negara yang mengatakan bahawa ordinan darurat proklamasi hendaklah dibentangkan di Parlimen. Tuan Speaker, saya rasa Tuan Speaker pun sebagai seorang yang terlibat dalam undang-undang memahami bahawa dalam negara kita ni ada perlembagaan. Dan tadi pun dikatakan oleh Yang Berhormat bahawa standing orders dalam negara kita ini tertakluk kepada perlembagaan. Ini boleh lihat dalam artikel 62 perlembagaan, subject to constitution. It's very clear. Dan Tuan Speaker, oleh kerana kita bersidang sekarang dalam keadaan darurat dan dalam masa darurat masih lagi sedang berkuat kuasa, maka kita tidak boleh lari daripada artikel 150. Artikel 150, 2C, 2B, 3, 7. Ini adalah peruntukan-peruntukan yang Tuan Speaker rasa sedar bahawa memang patut wajib dipatuhi. Sebagai contoh, artikel 1503 jelas mengatakan bahawa hendaklah dibentangkan di Parlimen ini ordinan dan proklamasi darurat. Tuan Speaker, saya telah melihat wording yang berbeza antara 1503 dengan contohnya 107 berkaitan laporan audit. Dan dalam 107, dia mengatakan
bahawa hanya dibentang, tidak ada langsung perkataan selepas itu, perkataan contohnya di-revoke ke, ataupun perkataan-perkataan seperti itu. Ataupun perkataan resolution. Tetapi dalam 150 ada perkataan seperti di-revoke, ada perkataan seperti resolution. Yang ini semua menunjukkan bahawa perlu ada perbahasan. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan satu resolution kalau tidak ada perbahasan, tidak ada satu motion. Jadi saya mengatakan bahawa Sepang, celah sikit boleh? boleh celah ke waktu ni? Boleh, celah sikit. Tak, tak, Same tak. things, sikit saja ya. habis, 1 minit saja. Boleh? Tuan Speaker boleh celah ke? Tak boleh je lah. Saya tak faham. Kalau boleh saya nak. Kalau tak boleh pun tak boleh. Terima kasih Sepang. Saya nak highlight kepada Tuan Speaker bahawa pada 16 Jun 2021 Titah Agong telah bertitah ya, keluarkan satu kenyataan daripada Istana Negara, dan Tuanku Titah, setelah memperhalusi semua pandangan para pemimpin parti politik, Jalan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 dan sembah taklimat para pakar dari agensi-agensi kerajaan, maka Sri Paduka Baginda menzahirkan pandangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Dan Tuanku Titah lagi, ini untuk membolehkan ordinan darurat dan plan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli Dewan Rakyat. Ini titah Tuanku. Dan kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Pagoh telah derhaka kepada titah Tuanku. Tidak buat sidang secepat mungkin. Dan sekarang memberi arahan bahawa Dewan Rakyat ini tidak boleh berbahas ordinan darurat. Ini satu penderhakaan. Dan saya harap bahawa Tuan Yang di-Pertua jangan mengheret Parlimen ke arah penderhakaan. Dan Tuan Speaker mempunyai tanggungjawab mempertahankan perlembagaan Malaysia dan juga menjunjung titah Tuanku. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bayan Baru yang mencelah. Seminit ya. Okey, dia mencelah. Dia mencelah memang saya dah. Boleh tak tambah sikit masa? Seminit. Okey, Tuan Speaker. Saya akan cuba. Tuan Speaker, jelas apa dikatakan oleh Bayan Baru, memang titah Tuan Agong adalah jelas. Perlu dibahas. Bermakna Tuan Agong faham perlembagaan. Dan dalam taksiran perlembagaan, dalam taksiran Parlimen pun, maksud Parlimen termasuk Tuan Agong. Tuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Jadi kalau Tuan Agong sebagai anggota unit dalam Parlimen mengatakan perlu berbahas, di manakah kedudukan Tuan Speaker yang boleh mengatasi Tuan Agong? Tak nak bahas. Jadi ini bukan satu pendarkaan, tapi satu, apa pun saya dah tak tahu lah. Tuan Speaker, jadi Tuan Speaker, sebelum Parlimen ini menjadi satu sarkas, jadi saya harap kita mestilah mematuhi titah Tuan Agong dan juga mematuhi perintah perlembagaan, sebab Tuan Speaker dan juga semua ahli Parlimen telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan dan juga menjunjung perlembagaan. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sebelah sini Yang Berhormat Kuala Krau. Kuala Krau tadi. Ya. Kuala Krau. Sini speaker. Ya. Ya. Kuala Krau. Maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya percaya Tuan Speaker dan semua rakan-rakan saya yang bijaksana. Ini backbench ada tak ada ke backbench? Bahawa Backbench semua dah tidur ni. bagi peluang kepada saya. Tadi kita mendengar hujah-hujah yang begitu baik daripada Mana boleh eksekutif jawab dalam Parlimen? Ya. Kenapa dengar menteri jawab? Kita dengar pula sebelah sini. Kenapa kita boleh timbalan menteri dengar, jawab? tapi Mana dari menteri? backbench. Mana menteri? Speaker. Mana menteri? Kami boleh dengar dia timbalan menteri jawab apa ni? Dia timbalan menteri, Speaker. Saya Bolehlah. Saya Timbalan mewakili menteri apa, kawasan dia jawab. Kuala Krau Sekarang bukan penggulungan. dan tidak ada Haji Malim. Dia nak Tidak jawab ada apa? yang Dia nak jawab atau bahawa dia nak minta penjelasan? menteri Ini apa ni? atau timbalan menteri untuk tidak boleh menyuarakan pandangan. Convention saya- Parlimen takkan tak tahu Kuala Krau. Saya nak Haji rujuk. Malim, sudahlah. Ya. Saya nak Bukan rujuk sudah. Yang Berhormat. Speaker kena buat keputusan. Saya Boleh nak ke rujuk tak Yang boleh Berhormat. front bench cakap. Saya dah buat keputusan. Saya nak rujuk Yang Berhormat bahawa buku peraturan ini semuanya kita faham telah diluluskan oleh kita semua dan dia bersesuaian dengan perkara 62 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Poin pertama. Tuan-tuan, rakan-rakan sidang Dewan Rakyat sekalian.
bahawa sidang kali ini kita merujuk kepada peraturan 11 dalam kurungan 3. Boleh tengok peraturan 11 dalam kurungan 3. Bahawa pada masa majlis dalam tangguhan, jika Perdana Menteri memaklumkan kepada Tuan Yang di-Pertua, iaitu bagi faedah orang ramai, mustahak majlis mengadakan mesyuarat dahulu daripada tarikh yang telah ditetapkan. Ini kuasa Perdana Menteri, maka Tuan Yang di-Pertua hendaklah dengan serta-merta mengeluarkan pemberitahu Boleh saya tanya soalan? bahawa berapa hari bulan nak adakan mesyuarat itu. Maka Speaker. ini adalah sidang khas. Kenapa Dia Perdana Menteri menjawab duduk soalan diam-diam atau- dalam bulan? Bagi saya Kenapa Perdana meneruskan Menteri dulu tak buat pandangan. apa-apa 6 bulan? Sekarang saja selepas Jawab, Pucung. nombor kematian kes-kes naik, Pucung. baru sekarang, Muhammad. baru bila diberitahu oleh Yang di-Tuan Agong baru nak buat. Kenapa Jawab, dia Pucung. duduk Muhammad. diam-diam untuk 6 bulan? This is what we are asking you. Pucung. Ya, Yang Muhammad. Kita Dewan Rakyat. Kalau ada kita nak peruntukan jawab ni, dalam Yang Muhammad. Muhammad duduklah, Yang Muhammad. Pucung. Tak apa, kita dengar sekejap. Pucung. Teruskan. Kenapa Yang Speaker. Muhammad sebelah sana Tuan Speaker. takut? Dengarlah Tuan ujar Speaker, saya. bukan, saya kenapa nak tahu. takut? Saya nak tahu Kita dia tadi menjawab ramai untuk kerajaan ahli atau- pembangkang yang berujar. Kita Sebagai ahli dengar. parlimen dia mengucap. Dengarlah dulu. Yalah, ada. Yalah, dengar duduk. Peruntukan Peraturan itu ada. masyarakat duduk. Tuan Saya Speaker. tak benarkan. Peruntukan itu ada. Ya, Boleh saya dapat satu peraturan jawapan? masyarakat duduk. You are part of the government, you should answer. Ini timbalan menteri bukan? Jawablah By soalan. convention dia tak boleh cakap. Ya. Tak boleh ucap. Perdana Menteri hendaklah ditetapkan urusan. Tuan Speaker. Urusan mesyuarat hendaklah ditetapkan oleh Perdana Menteri. Tuan Speaker. Ini peraturan mesyuarat. Kenapa tunggu sampai sekarang? Kenapa tak buat awal? 11 dalam braket 3. 17,000. Kena faham, meningkat. ini sidang khas. Ini Perdana Menteri Saya yang gagal. nak sebut Perdana Yang Menteri yang Muhammad, gagal. Yang Muhammad. Pucung. Kita bagi peluang kepada Yang Berhormat Kuala Kerau lah, sebab beliau mempunyai lantai percakapan sekarang. Selepas ni Kota Raja tak apa. Tak. Yang Muhammad, Semasa parlimen. sahabat saya ni Yang Muhammad. Semasa parlimen Yang Berhormat bersidang Kota Raja. dulu. Saya belum habis lagi Yang Muhammad. Duduklah, duduk. Saya belum habis lagi. Yang Muhammad tadi berucap, kita duduk diam dengar dengan teliti. kita ada hak bercakap. Ya, Tuan buat menjawab ya, ni sendiri. saya tak benarkan. Tunggu saya habis dulu Yang Muhammad. Yang Muhammad dah bercakap panjang lebar. Tuan Speaker. Ya. Saya nak beritahu ini adalah sidang khas. Saya nak tanya, adakah sebelum ini tidak pernah dilakukan sidang khas? Pernah Yang Muhammad. Beberapa kali kita mengadakan sidang khas dan sidang khas itu kita lakukan mengikut peraturan mesyuarat 11 dalam kurungan 3 Yang Muhammad. Baca ni Yang Muhammad. Baca. Itu tidak melanggar perlembagaan. Ini melanggar perlembagaan. Sidang khas ada Okey. usul. Saya nak Okey, Kuala Kerau. Seminit. Tuan Speaker. Seminit lagi. Tuan Speaker, saya berasa yang Kuala Poin Kerau ni poin mengkosongkan kedua, dewan ini. Jika sila buat sidang rujuk khas, dia peraturan mesti ada kerajaan, 14 mesti ada bawa dalam usul. kurungan Mana ada 1 usul dalam sesi kurungan A. penerangan ini. Ya, Sebagai betul lah, bekas Yang Muhammad. timbalan yang Yang dipetua, Muhammad. takkan Kuala Kerau tak faham. Yang Berhormat. 3 Patutnya bekas Tuan Speaker faham peraturan mesyuarat. Ini apa memalukan peraturan mesyuarat Yang Yang tak Muhammad. faham ni, Peraturan mesyuarat Kuala Yang Kerau. Muhammad. Sila Jika duduk nak Yang buat Muhammad. sesi khas, dia mesti kerajaan Okey. kena bawa usul. Poin- tak tahu apa Mana isu usul? dia? Poin yang kedua saya nak sebut, kita mengadakan mesyuarat sidang khas mengikut peraturan mesyuarat 11.3. Kita dah sebut 11 dalam braket 3. Yang kedua, kita mengadakan mesyuarat mengikut peraturan 14 dalam braket 1 dalam braket I. Cuba lihat peraturan mesyuarat. Cuba lihat. Kuala Kerau. Urusan bagi tiap-tiap Kuala Selangor persidangan nak jelas mesyuarat sikit boleh? Tuan dalam Speaker. mengikut aturan seperti di bawah ini kecuali mesyuarat majlis mesyuarat menetapkan aturan iaitu lain. Kita sebut 14 dalam kurungan 1 dalam kurungan I. Penerangan daripada menteri-menteri. Tak salah kita mengadakan persidangan khas dan ada
penerangan menteri-menteri dan ini telah kita lakukan. Okey. Dan Tuan Speaker. Okey. Kuala Kerau. Boleh tanya. Alright. Kuala Kerau boleh tanya. Dah habis. Penjelasan. Tuan Speaker. Masih dah habis. Ya, poin terakhir, peraturan mesyuarat 100 kuasa yang dipertua untuk menjelaskan, menentukan apa-apa peraturan yang tidak disebut dalam peraturan mesyuarat. Sebab itu yang Pucung, kita boleh hadkan masa dan juga kita boleh hadkan bilangan yang hadir dalam satu-satu persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Dipertua. Tuan Speaker. Okey, last ya, last. Saya ingat Okey. dalam hal peraturan mesyuarat kuasa sepenuhnya kepada Speaker. Ya. Kalau menteri-menteri nak ambil bahagian, Speaker kena buat fatwa dulu mengangkat peraturan mesyuarat. Ini pernah berlaku di zaman Tun Mahathir Perdana Menteri ketika kita membahaskan undang-undang menghadkan kuasa raja. Speaker angkat dulu peraturan mesyuarat, barulah menteri semua boleh berbahas. Sekarang ini menteri tidak boleh jawab dari pihak Speaker. Menteri datang daripada mana kita pun tak tahulah ni. Saya dah dengar semua. Biar saya pula cakap. Dah sejam dah. Pak. Point of order, Tuan Yang Dipertua. Seminit. Saya nak minta penjelasan daripada Tuan Speaker. Berasaskan kepada kenyataan Istana Negara pada 29 Jun yang disebut paragraf keempat, ini bagi membolehkan proklamasi darurat dan ordinan darurat yang telah dikeluarkan dapat dibentang di Parlimen seperti yang termaktub dalam perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Baik, jelas. Tuan Speaker faham undang-undang, faham perlembagaan. Disebut dalam 150/3 proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah pasal 2B hendaklah dibentang di hadapan kedua-dua majlis parlimen dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengungkai proklamasi ataupun ordinan. Saya nak minta penjelasan Tuan Dipertua. Macam mana keadaan hari ini kita nak buat ketetapan terhadap proklamasi dan juga ordinan? Itulah saya nak jawab ni. Adakah, baik. Saya nak minta jawab. Adakah dengan letak atas meja ni satu ketetapan? Ada satu ketetapan, satu pengungkaian. Adakah begitu? Ini bermakna bahawa kalau kita biarkan keadaan ini berterusan, kita bersidang hari ini seolah-olah Parlimen mengisytiharkan peperangan terhadap perlembagaan dan menyerang Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Ini satu jenayah. Parlimen melakukan satu jenayah yang besar. Cukup senang. Poin yang sama sebenarnya. Kuala Selangor, Speaker. Cukup. Menteri last, saya nak jawab ni. Dah sejam saya dengar. Sejam. Okey. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya bangun atas standing order dibenarkan dan saya juga bangun bagi pihak kerajaan. Pucung I'm acting for the government to reply to whatever ini bukan waktu soal jawab ni. Kita tak tanya biar nak dengar speaker. Kita tak tanya government. Oleh semua ini speaker kena jawab. Kita tanya speaker. Tanya soalan. Yes. I will jawab. Sekejaplah. Yang Mohd semua. Yang Mohd. Sekarang ni kita bukan berbahas di dalam mengikut atur urusan mesyuarat lagi. Ini semua point of order. Jadi menteri pun ada hak untuk memberi pemikiran mereka. Sekarang bukan urusan mesyuarat lagi ni. Tuan Speaker, masalah dia kata dia nak jawab. Sekarang bukan urusan mesyuarat. Bagi pihak kerajaan. Okey, saya dah buat ruling Saya dah buat ruling. Menteri last kemudian saya pula nak cakap. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya akan ambil masa yang ringkas dan juga precise untuk isu yang dibangkitkan saja. Yang pertama, terima kasih kepada Langkawi. Saya nak jelaskan kepada Langkawi bahawa mesyuarat pada hari ini namanya adalah Mesyuarat Khas Penggal Ketiga Parlimen ke-14 in bracket 2021. Penggal ketiga. Tapi diadakan dalam tahun 2021. Sebagaimana disebut oleh rakan-rakan sebelah sana dan juga rakan saya Kuala Kerau tadi, peruntukan adalah jelas sebagaimana yang disebut oleh sempurna.
Standing order kita ini adalah boleh dianggap sebagai sebahagian daripada perlembagaan. Kerana standing order dibuat berdasarkan perkara 62 fasal 1 perlembagaan. This is part of the Constitution. Standing order. Tuan Yang Dipertua, saya tidak nak baca sekali lagi. Saya tak bagi laluan Yang Berhormat sekejap. Biar saya explain dulu. I have yet to explain. You come up to ask question. Saya Berdasarkan kepada Peraturan Mesyuarat 11.3 yang telah dibaca oleh rakan-rakan pembangkang dan juga pihak backbencher tadi, jelas menyatakan bahawa dalam konteks Parlimen Malaysia ada sidang biasa dan ada sidang khas. Saya boleh bagi contoh. Pada tahun 2009, sidang khas diadakan untuk membincangkan isu pencerobohan Israel atas Gaza. Satu. Dalam tahun 2014, tidak ada undi. Kenapa tidak ada undi? Mana usul? Mana usul? Ya, yang kedua undi telah diadakan pada tahun 2014. Tak faham. Kenapa? Duduklah, duduk. Duduk. Pucung. Bukan, you kena jawab. Ini bukan main-main. Kenapa tidak ada undi? Itu yang kita tanya. Sesi ni okey. Kenapa tak ada undi? Tak ada bahas. Agung suruh bahas. Jangan kata undi bahas, apa takut? Agung suruh bahas. Menteri apa ni? Ha? Agung suruh bahas. Buat ketetapan. Derhaka kepada Agung. Kita nak undi. Kenapa tidak boleh? Standing orders cannot supersede constitution. You understand or not? What kind of lawyer you are? Kenapa tidak boleh undi? Jawab soalan itu. Itu soalan dia. Kenapa tidak boleh undi? Main-main dengan perlembagaan. Dah, kerajaan nak perang dengan Tuan Yang Dipertua Agong tak? Ya. Kerajaan nak memerangi perlembagaan. Adakah ini makna kerajaan nak memerangi perlembagaan? Nak perang dengan Yang Dipertua Agong? Ini satu jenayah. Okey. Alright. Yang Berhormat semua. Sudahlah, cukup. Biar saya berkata sesuatu pula ya. Sebab dah sejam dah. Sejam dah kan. So, Menteri jangan pilih peraturan mesyuarat mana yang kena dengan diri sendiri. Yang Berhormat Menteri. Kanga diamlah. Yang Berhormat Menteri. Bukan tahu apa Kanga. Yang Berhormat Menteri. Tadi kita dengar pembangkang. Rakyat pun melihat kita semua. Bagi kerajaan jawab. Kalau tak bagi jawab, macam mana nak Kita tanya speaker, bukan tanya kerajaan. Kita minta speaker keluarkan fatwa, bukan kerajaan jawab. I will come to that. Kita bincang. I will come to that. Speaker tolong jawab, bukan kerajaan. Listen to me first. Itu saja. Listen to me first. Kita tahu. Ini yang kita dilakukan. You are not behaving like this in court. But in parliament, you behave like this. This is not something new. Apa ini menteri? Yang Berhormat sempurna. Okey. Yang Berhormat sempurna saja. Peraturan Mesyuarat 11.3 yang memberi kuasa kepada Perdana Menteri untuk meminta speaker memanggil sidang khas, maka ini adalah surat daripada Perdana Menteri kepada speaker yang mengatakan bahawa untuk kepentingan rakyat, kepentingan orang ramai, salah satunya, Pucung, you listen at me, salah satunya ialah membentangkan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat di bawah satu. Undi apa pasal mana? Undi apa pasal? Undi pasal tak boleh. Apa punya peraturan ni? Yang keduanya adalah membentangkan proklamasi darurat juga. Ketetapan lagu mana? Berkaitan dengan batu darurat. Macam mana nak buat ketetapan? Okey. Alright. Kena ada perbahasan. Bagi okey. Agung suruh bahas. Biar saya cakap pula sekarang. Surat Agung suruh bahas. Biar saya cakap pula sekarang. Sempurna ya? Speaker. Last. Speaker cakap, boleh saya tanya Saya nak buat speaker? rule ni. Boleh saya tanya speaker? Datuk Speaker dari awal, Saya nak buat sekarang. Speaker. dengan izin I confine Apakah my suggestion. yang difahami oleh speaker, yang diminta dan dituntut dititah oleh YDPA itu adalah sidang khas ke atau sidang? Duduk semua. Saya nak jawab sekarang. Present my case. Ya.
bertanya kepada Tuan Speaker Ni saya nak jawab. bukan jawapan daripada kerajaan. Faham. Sebelum kita Saya nak jawab ni. Saya nak jawab. Alright. Lembagaan 62. Okey. The government of the day cannot dictate the proceeding of parliament. Yang Berhormat. That is 62. Who dictate? Yang kita nakkan, saya tahu ada kuasa. Follow procedure. Agenda, You read you it. can set the agenda. Yes, I agree. Agenda can be set by the You are government. senior But the MP, law, you please read this. declarasi Boleh saya- emergency Like that. must Yang be Berhormat. passed. Yeah. Yang Must be Berhormat. debated. Yeah. Boleh saya jawab sekarang? Sempurna. Boleh saya jawab sekarang? Saya jawab sekarang. Ya, saya nak jawab sekarang ni. Okey. Saya telah mendengar beberapa point of order yang dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Sepang, Selayang dan Yang Berhormat Gelugur tadi yang panggil saya lapdog tu. Pokok sedang. Pokok Sena semua ya. Ya. Okey, terdapat beberapa isu yang diulang-ulang dan yang diulang-ulangkan lah ya. Semuanya isu yang sama. Pertamanya sama ada mengenai mesyuarat yang kita adakan ini kerana apakah itu mengikut perlembagaan dan standing order. Okey. Perlu saya jelaskan bahawa mesyuarat ini mengikut standing order 11.3. 11.3-nya ialah mengenai apa yang kita ketahui ataupun apa yang kita namakan sebagai mesyuarat khas. Ya. Mesyuarat khas ini berlaku apabila parlimen berada di dalam tangguhan. Parlimen kita ini sememangnya penggal ketiga berada di dalam tangguhan sekarang ni. Ya. Kita belum prorok penggal ketiga. Jadi kita masih di dalam, technically kita masih di dalam penggal ketiga yang ditangguh. So itu hari telah diedarkan takwim mengenai penggal keempat yang akan bermula insya-Allah 6 September. Jadi selalunya amalan kita sebelum kita mulakan penggal baru tu, maka penggal yang sekarang ni akan diprorok selama seminggu sebelumnya. Ya. Jadi sekarang oleh kerana belum diprorok, maka technically kita masih dalam penggal ketiga yang tertangguh. Jadi oleh itu 11.3 sememangnya terpakai kerana kita masih di dalam penggal yang tertangguh. Mengenai sidang khas ini juga, 11.3 dia punya prosedur ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya, bukan Ketua Majlis. Dalam peraturan-peraturan lain dirujuk kepada Ketua Majlis. Tapi 11.3 ni dia khas, dia very special. Very specific, Perdana Menteri. So dikatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi pemakluman kepada saya sebagai Yang di-Pertua bahawa di dalam pendapat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kepentingan awam atau masyarakat adalah penting atau adalah mustahak kita adakan satu sidang. Walaupun tarikh mesyuarat yang akan datang itu belum sampai, perlu diadakan satu sidang. Ya. Dan pemakluman tersebut telah pun diberi kepada saya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang paling pentingnya ialah 11.3 ni dia kata urusan mesyuarat khas itu ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu prerogatif beliau. Atau di dalam bahasa Inggerisnya, the business shall be appointed. Bukan fixed tau. Bahasa yang digunakan adalah shall be appointed by the Prime Minister. Very specific. Ya. Jadi sidang khas ini adalah prerogatif, pertamanya prerogatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Nombor satu. Dan keduanya, urusan sidang khas ini shall be appointed. Mesti ditetapkan oleh Perdana Menteri. Bukan ditetapkan oleh saya, bukan ditetapkan oleh menteri lain atau ditetapkan oleh siapa saja. Ia mesti ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Izin Tuan Speaker. Sekejap. Boleh saya tanya berkenaan isu ini? Duduk. Berkenaan isu ini. Yang Berhormat minta saya beri pendapat dan ruling. Ya. Ini ruling saya. On this issue. Please. Duduk.
tunggulah. Saya just nak tanya berkenaan dengan isu ini. Bagilah Apa yang peluang. Tuan Speaker Yang Berhormat dah cakap tadi? tanya saya. Ini Saya nak jawapan tanya saya. sama ada Tak habis. Yang Berhormat. 11.3 itu mengatasi Constitution. Payah layan lah. Ini bawa Adakah 11.3 itu supersedes the Constitution I'm coming to that. 1503? You dengar dulu. Adakah yes or no? Duduk. Duduk. Tolong. Beri peluang pada saya buat ruling. Ya. Tolong. Ya, okey. Mengikut amalan, Tuan Speaker, mengikut Tuan Speaker. amalan, saya rasa you dah menyelewengkan Dewan lah. ya. You mislead the House. Di atas penjelasan itu, saya rasa Speaker telah menyelewengkan Dewan. Kenapa saya menyelewengkan Dewan pula? Sebab saya baca surat 11.3 ni. pertama yang dititahkan oleh Agong menitahkan PM Duduklah. buka Parlimen. You mislead the House. Duduk. I'm coming to that. I Sekejap. think you mislead the House, please. Jangan You tuduh. mislead the House. Tolong jangan tuduh saya mislead the House. Bagi speaker cakap dulu. Kat mana yang saya mislead the House? 11.3 saya baca tadi. Ya, tetapi surat Agong itu dalam kajian sains politik, Parlimen ini adalah 3 bahagian. Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Ya. Agong menitahkan pada Perdana Menteri supaya buka Parlimen. Membahas Ini dah buka Parlimen ni. segala ini. Sekarang saya dah buka Parlimen. Buka kelas tadika. Allah. Duduklah, duduk. Pulai. Saya bagi saya jawab. Amalan sidang khas juga memang terdapat di House of Commons UK, di mana kita pun kadang-kadang mengikut convention mereka. Ya. Di UK pun mengikut standing order nombor 13-nya, sidang khas boleh dipanggil oleh kerajaan. Di sana oleh kerajaan, bukan oleh yang Perdana Menteri, tapi oleh kerajaan. Ya. Posisinya sama seperti kita. Apabila kita ada sidang khas di sini dan juga House of Commons mengadakan sidang khasnya, dan saya petik dalam bahasa asalnya, the business on the day of recall is appointed by the government. Serupa. Di sini appointed by the Prime Minister, di House of Commons dia appointed by the government. And it says, continue dengan izin bahasa asalnya, the business on the day of recall is appointed by the government, and any government order of the day or notice of motion standing on the order book may also appear on the order paper. Government order saja, government motion saja yang boleh semasa sidang khas tu. Macam kita jugalah sendiri. It's the same. Tuan Speaker. It's the same. Tuan Speaker. Tunggulah, saya Rakyat di luar tak nak tahu hak kalau keputusan dibuat oleh Perdana Menteri, biar Perdana Menteri memberi jawapan. Kenapa sedemikian? Kenapa tidak ada undi dan sebagainya? Apa yang menjerit-jerit ni? Saya belum selesai lagi cakap ni. Boleh dengar tak saya cakap? Kamu bawa peraturan mesyuarat tapi kamu sendiri tak ikut peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat kata bila saya bercakap, Yang Berhormat diam. Jangan ikut peraturan cuma apabila peraturan itu menyebelahi Yang Berhormat. It applies across the board. Yes, it applies across the board. Duduk. Oleh kerana tak ada Yang Berhormat nak dengar apa yang saya cakap, saya cuma nak kata satu saja. Saya tak bersetuju dengan semua Yang Berhormat cakap tadi. Kita teruskan dengan aturan mesyuarat sekarang. Kami pun tak setuju apa yang Speaker cakap. Kami pun tak setuju dengan Berhormat. Kami pun tak setuju dengan Tuan Nizam, sekejap. Yang Berhormat Ketua Bangkang.